yang sama. Kok Tan Teresa Kok MP kedua ambil tindakan mahkamah ke atas Mastura. Seorang lagi ahli Dewan Parlimen DAP bakal memulakan tindakan undang-undang ke atas Siti Mastura. Ekoran dakwaan dibuat pemimpin wanita PAS itu baru ini. Alamak. Menurut Said Sakok, dia akan memfailkan saman fitnah ke atas Siti Mastura very soon. Kau yang juga ahli Parlimen Seputih memberitahu media dia sudah menghantar LOD dan memberi tempoh yang wajar kepada Siti Mastura, meminta maaf dan menarik balik dakwaan dibuatnya. Kata Kok, LOD tersebut dihantar pada 10 November lalu dan tempoh yang diberikan berakhir hari ini. Sampai sekarang, kita tak lihat dia ada menarik balik kenyataan yang berbaur, menyentuh agama, perkauman dan memfitnah, katanya. Turut hadir adalah RSN Raya dan juga Yang Safura, Bentong. Baru-baru ini tular dakwaan dibuat oleh Siti Mastura yang mendakwa Kok mempunyai hubungan persaudaraan dengan isteri pengurusi DAP, Betty Chew. Siti Mastura juga mendakwa beberapa pimpinan kadam DAP termasuk antinolog Nga Koming dan ahli Parlimen Beruas Nge Koham ada pertalian kekeluargaan. Paling mengejutkan ialah apabila Siti Mastura menuduh Lim Kit Siang dan anaknya Lim Guan Eng sepupu kepada Chin Peng. Okay. Dan kalau kita tengok kat bawah ni, okay. Right. So ini adalah saman. Ini adalah saman kedua yang dikemukakan kepada Siti Mastura. Habislah kau Siti Mastura. Itu baru Teresa Kok Belum lagi Anthony Locke ni. Belum lagi Nga Koming ni. 10 juta tu. Mana orang PAS yang lain? Saya kata Siti Mastura mudah je Siti Mastura. Ni saya bagi formula untuk kamu nak selamat dek Okey, senang je. Kamu pergi cari siapa penulis BNCOM itu. Okay, bawa dia ke mahkamah, minta dia keluarkan semua bukti-bukti tersebut. Kalau dia gagal dengan kamu sekali melingkup. Faham? So jangan main fitnah lagi Okay? Okay? Boleh? Jangan main fitnah lagi. Okay. Mereka kekal relevan. Mereka bawalah isu-isu yang tak penting. Okay. Now, sekarang ini ada satu berita berkenaan dengan Wan Saiful cabar DAP saman BN. Kita tengok. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan hari ini mencabar pengurusi DAP Lim Guan Eng untuk menyaman BN berhubung dakwaan yang terkandung dalam buku kecil kempen. Ahli Parlimen Tasik Geluguk itu berkata, risalah bertajuk Bahan Kempen Komunikasi BN turut menyertakan dakwaan serupa yang dibuat oleh Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura mengaitkan pemimpin DAP dengan bekas pemimpin Ong Bong Hwa yang dikenali sebagai Chin Peng. Dalam dokumen rasmi ini dicetak menyatakan kaitan DAP dan Parti Komunis. Muka surat 12930 ada topik fahaman komunis, katanya. Wan Saiful bersama bekas Ketua Pemuda UMNO Seremban Zul Amali Hussein dalam sidang parlimen itu. Zul Amali kini ahli PAS berkata buku kecil itu diedarkan kepada semua jentera UMNO sebelum hari penamahan calon PRU 15 tahun lalu. Wan Saiful kemudiannya membacakan petikan daripada buku kecil tersebut mengenai sejarah Chin Peng yang menyebut penasihat DAP Lim Kit Siang dan bekas Perdana Menteri Lee Kuan Yew adalah sepupu. Baik. Saya nak ulas. Okay. Saya nak ulas beberapa perkara. Kenapa isu ni tak timbul sebenarnya. Bukan tak timbul, tak dibawa oleh DAP. Lim Kit Siang, Lim Guan Eng tak pergi saman BN. Sebaliknya saman Mastura. Ini saya nak cerita kepada Wan Saiful Wan Jan supaya dia faham. Dan kenapa saya kata benda ini killing many birds with one stone. Yang pertama, bak kata Wan Saiful tadi bila dia bawa bekas ahli BN, dia kata yang daripada Seremban, dia kata pada PRU ke-15 kami disebarkan kepada jentera-jentera. Okay. Kalau sekiranya Lim Guan Eng, Lim Kit Siang nak saman, BN boleh deny. Tak tahu? Siapa yang sebarkan? Sesiapa boleh nak print. Dan bila dia kata bekas ahli BN yang masuk PAS mengatakan demikian, itu dipanggil cakap dengar. Kenapa? Kita tak ada spesifik orang kita nak saman. Beza dengan PAS apa dia is? Beza dengan PAS ada orang spesifik yang cakap, iaitu Siti Mastura. Maksudnya ada orang kita nak saman. Itu beza dia. Now, kalau Siti Mastura menyebut perkara itu dengan in confidence, dengan keyakinan, dengan penuh rasa keyakinan, dengan penuh rasa kefaktaan, maka dia kena mempertahankanlah buku tersebut, fakta tersebut di dalam mahkamah. Dan saya kata tadi, they're killing many birds with one stone. Dengan perkara itu, apa yang dia perlu lakukan? Siti Mastura ni dia kena panggil BNCOM. Dia kena panggil BN Communication, datang jadi dia punya saksi, menyatakan inilah fakta-fakta yang demikian. Soalannya, siapa BNCOM itu? That's membawa saya poin yang awal tadi. So, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang nak saman siapa? Sebab soalannya, siapa BNCOM itu?
Kalau Siti Mastura berada di pihak yang benar, Wan Saiful tak payah gelabah. Wan Saiful boleh bagi tahu Siti Mastura, ambil keratan saya punya video ni, bagi tahu Siti Mastura, panggil BNCOM tersebut, carilah siapa yang tulis, siapa. Mana saya tahu, kamu yang bawa bukti itu, kamulah kena cari. Cari siapa yang tulis, bawa ke mahkamah, di atas kandang bersumpah, dia kemukakan bukti-bukti untuk menyatakan kebenaran apa yang di dalam buku itu tersebut. Kerana itulah buku yang diserahkan oleh Siti Mastura kepada polis. Bermakna Siti Mastura yakin akan kebenaran buku tersebut. Cuma dia akan jadi cakap dengar. Untuk menjadikan dia tidak cakap dengar, hearsay, apa kata dia kena cari siapa penulis buku itu, panggil dan jadikan dia sebagai saksi dengan membawa bukti-bukti tersebut. So, menjawab persoalan, kenapa dia tak saman Is? Ini sebab dia. Ini sebabnya. Itu saya kata, dia killing many birds with one stone. So, untuk membuktikan kebenaran tersebut, maka silakanlah Siti Mastura nanti bawalah BNCOM, siapa yang tulis itu, ke dalam mahkamah. Di situ nanti kita akan bongkarkan, londehkan. So, Wan Saiful Wanjan nak rasa takut perkara itu untuk dilondehkan dalam mahkamah tu. Kenapa? Sebenarnya ni tuan-tuan, dia konon nak lagakan lah BN dengan Pakatan Harapan sekarang ini, dengan DAP ni, dia konon nak lagakan. Tapi the end of the day, kita kata, benarkah buku itu diedarkan oleh BN Communication? Kalau benar, dan buktikanlah perkara itu di dalam mahkamah. Simple. BN pun tak bising dah. Tiba-tiba Wan Saiful Wanjan nak bising. Kenapa? Right, terakhir ni cerita menarik lah. Saya jumpa seseorang semalam, Adun Selangor lah. Kemudian dia kata, Iswardi, dia kata, kau tahu tak nama kau disebut dalam Dewan lah? Dia kata, nama aku disebut dalam Dewan? Dia tak adalah nama kau disebut, dia kata. Tapi dia sebutlah kau, dia kutuk engkau lah dengan perkataan fizikal engkau dan sebagainya kan. Dia sebut, tapi kita faham lah apa yang dimasukkan. Sebab akta hasutan tu. So, ya ke? So, saya pun cari. Terjumpa tuan-tuan. So, saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk. Boleh kita sama-sama tengok dan gelap. Saya nak menyinggung ucapan pembangkang yang menyatakan Perikatan Nasional akan membela institusi. Boleh minta laluan? Damansara nak bagi laluan? Boleh. Boleh ya? Saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Kota Damansara. Tapi berhubung dengan institusi raja-raja yang disebut tadi, saya rasa Yang Amat Kota Damansara terlupa ada hantu gigi seorang yang masuk dalam video-video viral yang siap ketuk skrin daripada parti mana saya tak tahu. Apa pula pendirian Yang Amat Kota Damansara tentang tindakan beliau menghina institusi raja-raja. Terima kasih. Saya ingat mungkin kurang terlupa kot. Parti Keadilan telah mengambil tindakan kepada beliau. Mungkin daripada Perikatan Nasional belum ambil tindakan sehingga hari ini. Mungkin kena semak balik. Sebab tu saya ulang balik. Walaupun Okay. Alright. Okay. Cek. Tuan-tuan, apa dia kata tadi? Oh, inilah ketua Walaon, tuan-tuan. Kenapa saya ketua Walaon? Ketua Walaon ni, dia tak ada hujah. So, dia mainlah fizikal kita. Kalau saya nak main fizikal, tuan-tuan, saya boleh je nak. Saya boleh kata gemuk lah, hitam lah, telinga capang lah, kepala botak lah. Boleh tak cakap je? Boleh tuan-tuan kan. Saya boleh kata muka hodoh lah, muka sengit, mata tak betul sebelah lah. Boleh. Tapi walaupun kita ni bukan walaon tuan-tuan, kita ni tak menyertai parti PAS, tapi kita tahu hukum tuan-tuan. Kita tahu hukum. Tapi yang menariknya, terima kasihlah kepada Adun Kuang tadi tu. Adun Kuang tadi. Sekejap. semak balik. N13 Kuang, betul lah. Saya takut saya silap tu ni. Adun Kuang tersebut. Kenapa? Sebab dia sebut nama saya sebaris tentang dengan dia sebut nama Hadi Awang yang mempertikaikan tentang pengampunan diraja, dan juga Sanusi yang mempertikaikan Salo Suso Galo, sultan-sultan di seluruh Malaysia kecuali Sultan Kedah. Kan? Perbuatannya sebenarnya berbeza. Itu mahkamah dah tentukan. Cuma silap ahli Dewan Undangan
Kota Damansara tadi, saya tindakan disiplin itu bukan sebab kes itu. Saya kes lain, banyak kes kan. Itu tak apa. Tetapi mahkamah tetap berjalan. Saya tak payah risau bab tu. Tak payah risau. Kita akan jalan. Poinnya adalah, terima kasih lah sebut nama saya dalam Dewan Undangan Negeri walaupun tak sebut nama saya. Poinnya tuan-tuan, ini ke level ahli Dewan Undangan Negeri di dalam negeri Selangor. Kesian tuan-tuan. Macam Afif tadi dia bahaskan tentang bajet alternatif. Kan, bajet alternatif Afif. Saya saja memang saya nak tunjuklah. Okey. Saya nak tunjukkan dengan perkara ini. Dalam perbahasan bajet dengan menyokong bajet yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dan sememangnya satu bajet yang komprehensif. Okey, kemudian Afif bangun. Afif ni Kami dah ada dah sebelum bajet ni pun kita dah bentang dah. Waktu pilihan raya negeri ditawarkan dan sangat komprehensif. Ada 35 tawaran utama dengan 112 tawaran Selangor Baru kita bangkit. Yang Berhormat jangan 2 bilion total belanjaan. Detail. Saya boleh forward WhatsApp pada Yang Berhormat. Boleh forward Dan WhatsApp, Yang tapi Berhormat saya jangan risau. Kalau kami menang hari itu, benda ni yang kami akan buat. Jauh lebih baik daripada belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar. Senang nak tulis semua tawaran-tawaran manis, tetapi bila buat satu bajet alternatif, buatlah dengan angka-angka. Tengok macam mana angka itu di atas kertas. Ada angka Yang Berhormat. Ada angka. Itu Untuk angka. kempen pilihan raya. Buatlah angka betul-betul macam ini. Ya, Bukan satu kertas A4 lipat 2 macam itu. Buatlah secara Bukan profesional. Buat. Okey. Bukannya tak ada pengalaman dalam pentadbiran. Pihak sana cukup banyak pengalaman dalam pentadbiran. Bukannya tak ada kebolehan nak buat tapi tak buat. Tak apa, it's okay. Tahun pertama, next year boleh buat. Alright, come let's move on. Okey lah, bagi satu. Oh, keluar. Memang patut. tuan-tuan, dia bangkit. Itu saya kata tadi, yang Kuang pun sama, yang Taman Medan pun sama, Afif ni. Dia bangkit nak mempertikaikan bajet ini tak betul, bajet tu. Tengok bajet kami. Lepas tu naik seorang adun ni, dia kata bajet kamu A4 lipat 2. Lepas tu dia, kalau nak cerita bajet, kalau cerita setakat tulis macam tu, saya pun boleh tulis tuan-tuan. Tak payah saya lah, tuan-tuan boleh tulis lah. Kita semua boleh tulis setakat bajet lipat 2. Tengok tadi adun tu, YB tu tunjukkan. Inilah bajet detail. Bukan setakat tulis jumlahnya, daripada mana datang duitnya, perbelanjaannya ke mana. Detail. Ini bajet alternatif A4 lipat 2. Lepas tu Afif bangun keluar. Level tuan-tuan, ahli Dewan Undangan Negeri nak berbahas. Tuan-tuan, macam inilah ujung dia. Kompetensi. Saya balik cerita awal tadi berkenaan dengan Nick Ailin. Kompetensi. Di mana kompetensi dia sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri, seorang ahli parlimen, sebagai adun di Kelantan, kompetensi seorang pembangkang di parlimen, di Dewan Undangan Negeri. Kita nilai sendiri tuan-tuan. Di mana level mereka ni sebenarnya? So di sini kita nampak level sebenar mereka amat jauh sebagai pembangkang yang berkaliber. Mereka tahu fitnah, mereka tahu cerita yang tak betul, yang itu mereka sebarkan. Lepas tu buat akta, buat undang-undang, buat benda yang memalukan. Okay. Sekian daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.